Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 139 dalam tajuk Kitabul Wasiyah. Kita ambil pada baris yang ke-8. Dan senya sah wasiat itu dengan berkata ia musi orang yang berwasiat. Apa kata dia? Beri olehmu akan dia baginya. Mana sah kalau dia berkata macam tu? Oleh musi orang yang berwasiat. Pertama, dia beri contoh di sini dengan katanya, beri olehmu akan dia baginya. Satu. Kedua, aku hebahkan akan dia baginya. Hibah. Hibah maknanya pemberian ketika hidup. Yang ketiga, aku jadikan dia baginya. Yang keempat,
adalah ia baginya dengan syarat kemudian daripada matiku. Maknanya pelaksanaan wasiat itu apabila dia berkata berikan olehmu akan dia baginya, aku hebahkan akan dia baginya, aku jadikan dia baginya, adalah ia baginya dengan syarat kemudian daripada matiku, maksudnya selepas dia mati. Pada segala yang empat ini, bila dia berkata macam itu, sah. Cuma pelaksanaannya disebut di situ kemudian, maknanya selepas daripada dia mati. Seperti yang saya beritahu sebelum ini, kalau dia nak wasiat kepada anak angkat dia pun macam tu. Tetapi tidak boleh melebihi 1/3, ada disebut di situ. Kalau tidak ada hibah, tidak ada wasiat, maka secara automatik anak angkat ini sesin pun tidak boleh mewarisi harta bapa angkat dia atau ibu angkat dia. Kalau jalan mewaris harta, itu kena hati-hatilah. Kerana disandarkan pada segala yang empat ini, kerana disandarkan tiap-tiap daripadanya bagi mati, apabila mati, pelaksanaan dia tu. Kemudian dijadikan dia dengan makna wasiat kalau dia berkata aku wasiatkan baginya dengan bagian pun boleh. Ini wasiat. Dan jika dikatakan kemudian daripada matiku sekalipun, mana dia dah mati dah, selepas dia mati, tapi dia dah wasiat kepada seseorang, cuma nak bagi benda ni ada bukti-bukti yang sarih, hendaklah bertulis kalau boleh. Walaupun Islam itu cukup dengan ikrar, dengan pengakuan, tetapi zaman mutaakhirin ini tuan-tuan, kadang-kadang ada segelintir yang tamakkan harta. Dia tidak memperakukan walaupun dengan kata-kata. Dia kata mana bukti yang harta ini telah diwasiatkan kepada si fulan, yang telah diwasiatkan kepada pihak-pihak yang tertentu. Umpamanya tanah ni diwasiatkan untuk hatta untuk tanah perkuburan sekalipun, mana ada bukti dia? Itu sebabnya saya kata awal-awal tadi, nak mengelakkan daripada sebarang permasalahan yang timbul, maka buat dalam bentuk bersurat. Maka sahlah wasiat itu dengan beberapa yang tersebut daripada musi. Musi maknanya orang yang berwasiat, musi. Serta qabul, diterima musalahu,
dia terima orang yang menerima wasiat tadi. Ijab, qabul. Yang muayyin, makna sah wasiat tadi kepada musalahu yang muayyin, yang telah ditentukan. Itu sebabnya wasiat ini pertama barang dia tu, apa benda dia? Tanah, rumah, kenderaan, itu yang dikatakan muayyin. Kemudian tertentu kepada siapa? Kepada sepolan. Kemudian dia pun kabul, menerima wasiat itu, maka sahlah. Kemudian daripada mati musi, maknanya selepas mati orang yang berwasiat tadi, maka baru dikira sah, benda tu telah diwasiatkan kepada si fulan. Ba'dal maut musi, selepas mati orang yang berwasiat tadi. Dan jika berlambatan lapas sekalipun, maka tiada sah kabul dan ditolakkan dia wasiat tadi dahulu daripada mati musi. Maknanya kalau sebelum mati orang yang berwasiat, tak boleh. Sebab dia dah sebut di atas sebelum ni. Wasiat ini pelaksanaannya selepas mati musi orang yang berwasiat. Kecuali hebah masih hidup lagi. Itu sebabnya tuan-tuan, selalu saya ulang-ulang supaya anak angkat yang kita pelihara tidak terabai selepas kematian bapa angkat, ibu angkat, maka berilah secara hibah ataupun wasiat. Dahulu daripada musi ia kabulkan kemudian daripadanya, dan tiada sah ditolakkan kemudian daripada kabul. Maknanya selepas dia terima itu, tak boleh dibatalkan. Sebab orang tu pun dah mati dah. Pelaksanaan dia selepas orang yang berwasiat itu mati, dan dia wasiat kepada seseorang itu pun telah dia lafazkan kabul dia. Itu sebab dia kata tak boleh ditolak, nak dibatalkan selepas daripada kabulnya. Jadi tuan-tuan, kalaulah seorang ayah dia berbincang dengan jawatan kuasa masjid ketika dia dalam keadaan sakit, dia berwasiat, dia kata tanah aku sebelah masjid ni aku nak wasiatkan kepada masjid. Dia hanya berbincang dengan jawatan kuasa masjid. Hukum dia sah sebab tanah itu adalah milik dia. Itu yang dikatakan muayyin, telah tertentu harta itu adalah milik dia. Maka sah wasiatnya. Cuma si anak ni tadi, itu yang saya kata tadi, kena ada hitam putih, ataupun panggil, kumpulkan anak-anak tu. Wahai anak-anakku, sebelum ayah mati, tanah sebelah masjid ni ayah nak wasiatkan kepada pihak masjid. Engkau orang kena dengar semua. Ini
tak boleh dibantah dah. Sebab anak-anak dah tahu. Persoalannya tuan-tuan, kadang-kadang anak-anak ni berubah hati. Dia mudah menafikan. Dia kata saya tak tahu. Tengok tuan-tuan. Bila anak menafikan dan dia menuntut harta itu, maka kesian orang yang berwasiat. Maka terputus harapan dia. Allahu Akbar. Tetapi berlaku tuan-tuan, seperti yang saya ceritakan dahulu, berlaku. Dan tiada sah wasiat daripada yang lebih daripada sulus ketika dia sakit. Pada sakit dia. Cuba tengok di luar tu. Apa makna sakit dia tu? Iaitu di dalam sakit yang ditakuti akan mati dengan sebabnya sakitnya tadi. Maka tidak sah. Sebab wasiat ini tak boleh lebih 1/3. Tapi kalau kita hidup, ketika hidup, tak apa. Dia nak beri semua ke? Sebab dia bercakap ketika dia hidup. Cuma pelaksanaan kalau dia mati, tak boleh. Tak boleh lebih 1/3. Yang ditakuti daripadanya dan mati ia padanya. Sebab apa? Jika ditolakkan dia oleh waris yang khas, yang sah tasarrufnya. Apabila waris-waris tadi boleh menafikan. Itu sebabnya dia kata tidak sah. Jika ditolakkan dia oleh waris yang khas. Itu sebabnya sekadar 1/3. Kerana yang sakit itu dihajarkan, maknanya ditahan atasnya wasiat pada yang lebih, kecuali bersalahan jika sembuh ia daripadanya. Ketika dia sakit, tak boleh dia nak wasiat lebih daripada 1/3, bimbang-bimbang membawa kematian dengan sakitnya tadi. Tetapi tiba-tiba dia sembuh balik, jika sembuh ia daripadanya, maka boleh. Maka bahawasanya lulus ia kerana nyata ketiadaan ditahan atasnya. Sebab apa? Lusul ia kerana ketiadaan ditahan atasnya. Sebab apa? Dia tidak sakit lagi dah. Dia dah sembuh. Boleh. Maka jika warisnya yang batal wasiatnya pada yang lebih daripada permulaannya. Warisnya umum, tak tahu. Batal wasiatnya yang lebih. Maka 1/3 aja. Kerana lebihnya itu adalah hak bagi muslimin. Tengok tuan-tuan. Itu yang dikatakan tak boleh dia nak wasiat lebih 1/3. Selebihnya itu adalah hak orang lain. Dalam berti kata tuan-tuan, itu sebabnya diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Bukan semua itu hak kita. Contoh wang ringgit, apabila dia hitung ikut nasab dia, ikut dia punya haul dia, cukup nisab dia sekian, maka itu bukan hak kita. Bila dizakatkan itu maknanya bukan hak kita, maka wajib dikeluarkan. Itu maksud dia. Hak kita itu yang tadi. Apabila dah lebih daripada hak itu, daripada had dia, itu bukan hak kita, hak orang lain. Itu yang dia katakan hak bagi muslimin.
Dan jika warisnya yang khas yang tiada sah tasarrufnya, maka tiada sah ia tolakkan dia dan meluluskan dia, bahkan dihentikan hingga kamalnya, hingga sempurnanya. Baik. Jika diharapkan dia, baik. Dan jika tiada diharapkan dia, fahamkan betul-betul. Orang tu tadi boleh diharap, yang ni tak boleh harap. Dan jika tiada diharapkan dia, seperti gila yang putus asa daripada sembuhnya, maka batal wasiat. Dalam erti kata, dia gila yang tidak ada harapan sembuh. Dia nak wasiat, hukum asal kata boleh, dengan harapan dia sembuh. Tiba-tiba tidak ada sembuh pun, maka secara automatik batal wasiat. Dan diiktibarkan daripada 1/3 yang ia wasiat dengan dia itu pula merdeka yang digantungkan dia dengan mati pada ketika sihat atau ketika sakit, dan tabarruk yang ditunaikan dia pada sakitnya. Tabarruk maknanya dia derma, dia kurniakan kepada sesiapa ketika sakitnya, seperti wakaf, hibah dan abrak. Abrak tu mana dia melepaskan harta tersebut, mana sah, dia wakaf. Ini yang saya kata tadi, ketika dia sakit dia wakaf harta tersebut, dia wasiat, maka sah. Begitu juga hibah. Hibah ni tuan-tuan, kalau mereka tak puas hati bawa ke mahkamah pun tetap sah hibah. Itu yang saya kata tadi, melalui pemberian hibah tak menjadi masalah. Katakanlah seorang ayah, anak dia ada 2 orang aja. Contoh, dia hibahkan harta dia ketika hidup. Bimbang-bimbang kalau dia mati, tetap anak dia ni mendapat harta pusaka, tetapi prosesnya lambat. Kerana apa? Dia akan pergi kepada amanah raya dulu, dia kena bicara kuasa dan sebagainya. Tetapi kalau melalui hibah, secara automatik dia berpindah. Katakanlah wang di dalam bank dia, sebelum dia mati dia dah hibahkan, ini duit dia dalam bank ini, dia beri kepada separuh anak lelaki, separuh anak perempuan. Hukum sah. Kalau dia mati, tiba-tiba hari ini dia hibah, esok mati dia, maka dengan surat mati dan pengakuan hibah tadi, dia boleh mengeluarkan duit. Ini yang saya kata tadi, sah daripada peraturan duniawi. Kalau tidak tuan-tuan, kalau dah mati si ayah ini, bukan semudah itu si anak ni tadi boleh mendapatkan harta dengan serta-merta. Dia kena tunggu masa dia, bicara kuasa lah, apalah. Ini yang saya katakan tadi, keistimewaannya kalau kita beri hibah kepada anak-anak kita. Bahkan mula-mula dia beri hibah harta ni kepada anak dia, tiba-tiba berlaku bapa ni tadi kesempitan wang. Sama ada tanah tadi dah diberi cara hibah, bapaknya tadi berlaku kesempitan wang atau nak bayar hutang, maka si ayah boleh ambil balik pemberian hibah kepada anak ni tadi. Jangan anak dia kata, mana boleh, ayah dah beri hibah kepada saya.
hukum kata si ayah ataupun si ibu berhak menarik balik hibah ni tadi. Tengok, tak ada masalah lah tuan-tuan. Tak ada masalah. Dia boleh tarik balik pemberian hibah oleh si ayah kepada anak dia tadi, sekiranya si ayah ini memerlukan. Jadi tuan-tuan, masalah hibah ni cantik kalau dibuat lebih awal. Baik. Dan batal wasiat dan seumpama tabaruk yang digantungkan kedua-duanya dengan mati, sama ada digantungkan pada ketika sehat atau ketika sakit dengan dirujuk daripada wasiat, dia batal wasiat itu. Kalau dia dah dermakan, dia dah kaitkan, dia kata kalau aku mati, dia mula nak wasiat. Mula dia nak wasiat. Tiba-tiba dia ubah kepada nak derma. Dia kata tanah ni aku nak derma kepada masjid, kepada tanah perkuburan, kepada anak yatim, maka kan disebut, maka secara automatik batal wasiat tadi. Itu sebabnya tuan-tuan, pastikan nak tabaruk ke, nak derma ke, dan begitu juga ini berlaku. Dia kata warisnya ataupun bapaknya telah wakafkan tanah itu untuk bina surau ke, mahat tahfiz ke, dan yang lain-lain untuk mendatangkan kebajikan. Tiba-tiba dituntut pampasan. Hati-hati ni tuan-tuan. Jangan dia kata boleh saya akan serahkan tanah ni untuk dia bina surau ke, dia bina masjid ke, dia bina mahat tahfiz ke, rumah anak yatim ke, tapi kena bayar pampasan. Dengan pampasan itu secara automatik terbatalnya. Sebab orang buat juga tuan-tuan. Boleh nak serah. Akhirnya sampai keturunan dia berkata tanah itu adalah wasiat daripada datuk nenek dia. Hukum kata tidak lagi dah apabila ahli warisnya minta pampasan, dibayar pampasan, maka dia secara automatik dia tidak akan jadi wasiat lagi dah ataupun wakaf lagi dah. Kena hati-hatilah. Kalau nak beri, jangan minta pampasan. Tapi orang buat juga tuan-tuan. Maka harus bagi musi rujuk daripadanya dengan umpama katanya, aku binasakan wasiat, atau aku batalkan wasiat, atau aku rujuk padanya, atau aku kembalikan dia, atau aku hilangkan dia, atau aku pasrahkan dia, dan umpama katanya ini bagi warisku. Maka secara automatik bila dia bercakap macam itu terbatal. Dan umpama dijualkan dia dan digadaikan dia, dan jika tiada diterimanya sekalipun, tetapi dia dah cakap macam tu, maka terbatal. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan campur adukkan. Kalau niat untuk ibadah, jangan kaitkan yang lain-lain. Tengok lagi. Dan dilintangkan, dihalang atas jual, dan diwakilkan pada suruh jual,
dan umpama ditanamkan pohon kayu pada bumi yang diwasiatkan dengan dia atau dibina padanya. Maknanya terbatal wasiat itu sebab apa tu? Dia kata apabila dijual. Maknanya bila dah diwasiat tak boleh jual. Bila jual ataupun minta pampasan, hilang dah benda yang diwasiat tadi. Bersalahan jika ditanamkan perhumamaan dan tiada ditanamkan rujuk jika ingkar musi akan wasiat jika kerana kehendak dia. Habis. Jadi maknanya pastikan. Yang penting di sini kalau engkau betul-betul nak wasiat, wasiat. Jangan minta sebarang ganti rugi. Itu saja mafhum dia. Dan jika ia wasiat dengan sesuatu bagi si Zaid, selepas itu ia wasiat bagi si Omar, maka tiada dinamakan rujuk, maknanya tarik balik. Tak. Bahkan sah untuk antara keduanya setengah seorang. Mula dia kata, tanah ni aku wasiatkan untuk si Polan, si Zaid. Lepas tu tak lama dia kata, tanah ni aku nak wasiatkan kepada si Omar. 2 kali dia bercakap. Maka apakah yang pertama tadi dia tarik balik? Tak. Tetap juga dia wasiatkan kepada si Zaid, maka tanah itu dibahagi kepada 2. Kalau 1 ekar, bagilah seorang setengah ekar. Dan begitu juga hibah. Hibah katakanlah dia hibahkan tanah ini kepada anak dia yang sulung. Satu. Tiba-tiba esok lusa dia kata aku hibahkan tanah ni juga untuk anak aku nombor 2. Boleh ke tidak? Apakah yang pertama tadi terbatal? Ditarik balik? Tak, dia tidak terbatal. Sebab tanah boleh dibahagi kepada 2. Yang tidak sah rumah. Rumah tak boleh dibagi 2. Jangan dikata mula rumah ni dia nak hibahkan kepada anak yang tua. Tiba-tiba lepas sebulan dia kata, rumah ni juga aku nak hibahkan anak yang bongsu. Boleh tak 2 orang rumah? Undang-undang dia tak boleh. Tanah boleh, sebab tanah boleh dibahagi 2. Rumah tak boleh dibahagi 2. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak hibah tanah, kereta pun macam tu. Mana boleh kereta potong 2? Seorang aja. Rumah pun boleh seorang. Ini peraturan dia macam tu. Bahkan adalah ia antara keduanya setengah seorang. Dan jika ia wasiat bagi orang yang ketiga pula, maka dibahagikan 3 antara mereka. Demikianlah. Maknanya kalau dia wasiat, tanah ni aku wasiat anak ini. Kemudian tak lama lagi dia bercakap, aku nak wasiatkan kepada anak yang ni. Tak lama lepas tu dia kata, aku nak wasiatkan kepada anak yang ni. Maka tetap yang pertama, yang kedua tidak terputus. Maka tanah tu berilah kepada 3 orang. Tak ada masalah. Allahu Akbar. Demikianlah seterusnya. Baik. Dan jika ia berwasiat, ini kalau wang ringgit contohnya.
Dia berwasiat kepada si Zaid dengan 100 ringgit. Tak lama lepas tu dia kata, aku berwasiat kepada si Zaid 50. Memula dia kata 100. Tiba-tiba esok lusa dia kata, aku wasiatkan kepada si Zaid ini 50 ringgit. Maka tiada baginya si Zaid tadi 100 ringgit, bahkan kekal 50 ringgit. Kerana apa? Terkandung yang kedua itu akan rujuk daripada setengah yang pertama. Ini kata Imam An-Nawawi. Dia kata yang kedua tu mengikat dia. Contohnya tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan kata duit ada RM1,000, aku nak wasiatkan kepada anak aku yang tua. Tak lama lepas tu dia berubah. Aku nak wasiatkan kepada anak aku yang tua ni, oleh kerana dia dah bekerja ke, dia dah berjawatan besar, aku nak beri hanya RM500. Memula disebut 1,000. Dia kata oleh kerana anak aku ni dia dah bekerja bergaji besar, aku nak wasiatkan hanya RM500 saja. Maka RM500 terpakai. Yang 100 tadi, walaupun si anak tadi menuntut, ayah ada kata wasiat 100 tak, kena pakai yang kedua. Kita pun amalkan. Baik. Kena pegang macam tu ya, kaedah dia. Habis. Ini siapa kata? Imam, berkata oleh Imam Nawawi. Baik. Dan memberi manfaat akan mayat. Ini tuan-tuan, tolong ambil perhatian. Ini ada kaitan dengan orang yang mati. Dan memberi manfaat akan mayit itu, bersedekah daripadanya, daripada waris dan lainnya. Tengok maknanya tuan-tuan, ni dalil. Katakanlah waris itu bersedekah kepada si mati, walaupun RM1. Contoh hari Jumaat, dia sedekah RM1 untuk arwah ayah dia, RM1 arwah mak dia, RM1 arwah bapa mentua, RM1 arwah mak mentua. Dapat tak? Ini dikatakan memberi manfaat kepada si mati. Itu sebabnya tuan-tuan, janganlah kita kedekut. Kalau kita mampu, niatkan sedekah untuk orang yang mati. Dia dapat manfaat si mati. Janganlah sedekah 50 sen untuk bapa dia, untuk mak dia, mak mentua dia, bapa mentua dia, adik-beradik kedekut mampu. 50 sen dia bagi. Kalau tuan-tuan banyak, sebab apa sahaja yang diberikan dengan niat kepada si mati ini, dia dapat manfaatnya apa sahaja, dengan syarat daripada sumber yang halal. Jangan dia beli nombor menang RM1,000, menang RM1,000, 500. Dia jumpa Pak Imam ni, 500 ni duit yang saya menang ni, saya nak wakafkan untuk arwah ayah saya. Bertimpa-timpa azabnya tuan-tuan. Waliyahzubillah. Yang penting benda tu halal dari syarak. Baik. Apa lagi? Dan setengah daripadanya wakaf mushaf, wakaf Al-Quran. Tengok
tengok tuan-tuan. Itu sebabnya orang pergi ke Mekah, wakaf Al-Quran di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram. Boleh niatkan. Ni yang saya kata dahulu. Sekarang ni ada satu trend, mutawif akan beritahu kepada ahli jemaah umrah, siapa yang nak mewakafkan Al-Quran dengan sekian harganya, boleh untuk 3 nama untuk sebuah Al-Quran. Macam-macam tuan-tuan orang buat sekarang ni. 3 nama untuk sebuah Al-Quran dengan harga sekian-sekian. Terpulanglah kepada tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak beli, tapi saya syorkan kalau nak wakaf Al-Quran di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram, kena beli yang di kedai. Kedai yang khas. Jangan beli di kaki lima. Kerana apa? Apabila tuan-tuan wakaf letak dalam Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, yang tukang susun tu, itu sebabnya cuba perhatikan, bila dia susun Al-Quran tu nampak besar sahaja sedikit, dia akan keluarkan. Sebab saya dah tanya dah, sebab apa tak letak di sini? Dia kata ini bukan percetakan yang diluluskan oleh lembaga Al-Haramain. Dia akan keluarkan. Kata bila keluar letak di mana? Dia akan letak dalam store. Maknanya orang tidak akan baca tuan-tuan. Oleh itu beli yang walaupun mahal sedikit. Itu sebabnya kejap dia susun. Kan dia ambil yang sana bawa sini, ambil yang sana bawa sini, susun. Tengok lain aja dia akan keluarkan. Dia akan simpan dalam stok. Dan begitu juga kalau tuan-tuan nak wakafkan Al-Quran dekat masjid, tak ada masalah. Itu sebab dia kata mushaf boleh diwakafkan. Dan begitu juga untuk bina masjid, walaupun sedikit, ikut kemampuan. Dapat tak pahala, dia masukkan RM10 untuk kapit masjid ini, arwah bapa dia. Selagi kapit itu digunakan, selagi itulah dia katakan sadaqatin jariyah, mengalir pahala dia. Allah. Dalam erti kata tuan-tuan, kalau buat kebaikan untuk si mati dapat pahala tak? Dapat. Ini kata Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala anhu. Lagi apa? Menggali telaga. Ini yang orang buat dekat Kemboja. Saya pergi dahulu dekat lebih daripada 30 telaga saya bawa. Alhamdulillah, termasuk mungkin tuan-tuan ada derma ketika saya pergi dulu buat telaga. Sebab apa tuan-tuan? Mereka sana tidak ada paip. Telaga itulah kita buat yang mahal sedikit, yang ada pam tu, bukan yang pakai timba tu. Satu kampung dalam untuk berapa puluh orang, satu telaga. Alhamdulillah. Boleh kita mewakafkan macam tu. Lagi apa dia? Menanam pohon kayu. Tanam pohon kayu. Boleh. Itu sebabnya benda-benda yang ini ada manfaat. Kemudian apa? Doa baginya dengan ijma'. Doa. Sampai tak? Sampai. Allah. Dengan ijma' dan sah pada hadis. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatkan darjatnya hambanya di dalam syurga dengan istighfar anaknya baginya si mati. Allahu Akbar. Apa maknanya tuan-tuan? Allah Ta'ala angkat darjat hambanya dalam syurga dengan beristighfar anaknya bagi mak bapak dia. Si anak kata, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau ampunilah dosa mak bapak aku, ya Allah.
Engkau ringankanlah azab kuburnya ya Allah. Engkau luaskanlah kuburnya ya Allah. Didengari oleh Allah. Apa lagi? Ya Allah, masukkanlah mak bapak aku ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ini yang dikatakan Allah Ta'ala angkat darjat. Ini yang dikatakan apabila anak yang salih, anak yang salihah yad'ulah, mendoakan bagi mak bapak dia. Itu sebabnya tuan-tuan, kita didiklah anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Dan kalau kita mati, dia ziarah kubur kita tuan-tuan. Cuma saya nak beritahu di sini, oleh kerana ziarah kubur itu merupakan ibadah, maka jagalah adab-adab dia yang terbaik. Sebab dia, kerana dia adalah ibadah. Yang pertama apa dia? Apabila kita nak ziarah kubur, seboleh-bolehnya kita berwuduk. Ambil air sembahyang. Kerana apabila kita ziarah kubur, annaha tazkiratul akhirah, dia mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat. Yang kedua, kalau kita ziarah kubur, yang terbaik berpakaian warna putih. Jangan pakai baju kebaya, macam-macam fashion. Pakai warna putih. Sunat, dapat pahala. Yang ketiga, dia kata yang terbaik lagi, sunat kita ziarah kubur itu dalam keadaan berpuasa. Kerana apa tuan-tuan? Orang yang dalam kubur itu sudah bertahun-tahun tak makan, tak minum, sedangkan mereka hidup. Mereka hidup cara mereka di alam barzah, alam kubur, tetapi mereka tak makan, tak minum. Oleh itu, bagi kita, kita merasakan berpuluh-puluh tahun mereka tak makan, tak minum. Kita terasa kelaparan. Bagaimana ketika berada di yaumil mahsyar nanti? Yang keempat, kalau boleh jangan kita duduk. Apalagi bawa tikar berselempuh. Sebab apa dia kata berdiri itu? Berdiri itu menginsafkan. Ini yang dia katakan ada di kalangan besok yang sampai 1000 tahun berdiri fi yaumil mahsyar, nak menunggu giliran dia pada mizan Allah. Yang ketika itu sepohon pokok untuk bernaung pun tidak ada, dia akan berdiri 1000 tahun. Ada kaul mengatakan 500 tahun. Lama tak lamanya berdiri fi yaumil mahsyar, pada padang mahsyar, nak tunggu giliran. Kecuali ahli ibadah yang disebut ahli ibadah ini, dia berdiri di padang mahsyar sekadar sembahyang maktubah 2 rakaat. Contoh dia sembahyang fardu 2 rakaat tuan-tuan, fardu subuh, lama tak? Tak lama, dalam beberapa minit dia berdiri. Ini bagi siapa? Orang yang beriman dan beramal salih. Yang lain dia katakan berdiri sampai dikatakan 1000 tahun. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa sepohon pokok pun boleh bernaung, yang dalam keadaan kepanasan matahari, yang dikatakan di saat itu air peluh menjadi lautan yang hampir menenggelamkan, melemaskan manusia. Tapi bagi yang beramal ibadah, hanya sekadar berdirinya sembahyang fardu 2 rakaat. Dan yang kelima, kena jaga adab-adabnya, iaitu jangan memijak ataupun melangkah-langkah kubur. Jaga tuan-tuan. Sebab kita pergi kubur ini adalah ibadah untuk menyedarkan diri kita. Apalagi kadang-kadang mereka makan minum dekat kubur tuan-tuan. Allah.
Selepas bertahlil ramai-ramai, walaupun nasi bungkus ke apa ke, siapa suruh pun tak tahu. Waliyazubillah. Kita pergi kubur itu merasakan keinsafan. Itu sebabnya disuruh kita pakai putih. Kerana putih ini dalam satu bersih. Yang kedua, nak mengingatkan perhimpunan kita mahsyar, bukan kita nak bersuka-suka. Jaga tuan-tuan. Supaya menyerap di dalam hati kita. Rasa keinsafan. Kita pergi kubur itu ada rasa insaf. Yang satu masa besok, di sinilah tempat aku. Jadi kalau boleh, lepas ini kalau kita pergi ziarah kubur, jagalah adab-adabnya. Okey, sedikit lagi. Nak cari tempat berhenti. Dan makna memberi manfaat, apa dia kata memberi manfaat itu akan dia iaitu dengan sedekah. Sedekah yang saya katakan tadi, apa saja dia sedekahkan. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau beri makanan kepada orang, niat dalam hati, pahalanya untuk arwah mak bapak aku. Itu dia katakan bersedekah. Dan makna memberi manfaat akan dia dengan sedekah bahawasanya jadi seolah-olah ia yang bersedekah ni. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan seluas-luas kelebihan Allah bahawa memberi pahala akan yang bersedekah itu pula. Dan kerana inilah, berkata ashabu Imam Asy-Syafi'i, sunat baginya orang yang bersedekah itu diniatkan sedekah daripada dua ibu bapanya. Allahu Akbar. Niat. Walaupun sepiring kuih tuan-tuan, niatkan pahalanya untuk arwah mak bapak kita, dapat pahala mak bapak kita. Allahu Akbar. Cik ni siapa kata? Imam Syafi'i kata, imam kita, mazhab kita. Oleh itu kita buatlah tuan-tuan apa sahaja yang terbaik. Maka bahawasanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan pahala bagi kedua-duanya. Maknanya kalau dia niatkan pahala ini untuk mak bapak dia, maka secara automatik sampai pahala ini kepada kedua ibu bapa. Dan tiada dikurangkan pahala daripada orang yang bersedekah itu sesuatu pun. Maknanya kalau anak dia yang bersedekah, anak dia pun dapat pahala, sedikit pun tidak kurang. Mak bapak dia pun dapat, kalau dia niatkan tadi. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan, ambillah peluang ini. Kalau mak bapak kita telah kembali ke rahmatullah, anak yang salih, anak yang salihah, selain daripada mendoakan kesejahteraan mak bapak kita ketika berada di alam kubur, adik-beradik kita, saudara mara kita, maka perbanyakkanlah bersedekah. Sedekah ini memberkati umur dan mudah-mudahan menjauhi daripada penyakit. Tengok tu dekat Al-Quran, dekat pintu. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Buat yang baik, dia menghapuskan yang tidak baik. Banyaklah bersedekah tuan-tuan, apa sahaja. Apa lagi kalau tuan-tuan mampu yang sedap-sedap, tak ada masalah. Kalau hari Jumaat orang lain hanya mampu pisang, tuan-tuan mampu buah apple, buah limau, bawa. Sekarang ini nak buat kenduri payah, tuan-tuan bawa ke masjid hari Jumaat nasi lemak. Orang ni bawa 30 bungkus, orang ni bawa 30 bungkus, letak dekat pintu masjid. Kejap aja tuan-tuan. Orang lain bawa pisang, tuan-tuan bawa anggur.
berebut orang, tuan-tuan. Bila orang makan, ya Allah, sedapnya, sedap. Ini katakan keberkatan. Oleh itu, buatlah yang termampu. Punca dia, asalkan yang halal. Jangan daripada sumber yang haram. Oleh itu, tuan-tuan, mulai daripada selepas ini, buat apa sahaja. Bersedekah. Niatkan pahala untuk arwah mak bapak kita ataupun sesiapa sahaja. Sampai ke tidak? Sampai pahalanya. Dan begitu juga, kalau kita berdoa daripada rumah, kita baca Al-Quran daripada rumah, sampai tak pahala kepada mak bapak kita? Sampai. Umpamanya mak bapak kita mati di luar negara, kita baca dekat rumah kita yang buruk ni, sampai tak? Sampai. Itu sebabnya niatkan. Jadi mudah-mudahan tergolonglah kita dalam golongan anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, yad'ulah, yang sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka, insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.